Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Harap you all semua sudah makan tengah hari, ya, lunch. Alright, seperti biasa, ini kelas online Care Kinetics yang ke-21. Kita sebelum ni dah ada 20 kelas, ya. Setiap minggu, pada setiap minggu hari Jumaat lah, ya, tengah hari. Sekarang kita tukar pukul 2 petang, sebelum ni pukul 12. So harap masa dan hari adalah sesuai untuk semualah. Kalau ada yang tak boleh nak concentrate time presentation ni, masa saya mengendalikan kelas ini, mungkin kita ada recording lah, rakaman kelas ni dan kita upload dalam YouTube. So you all boleh pergi ke YouTube, YouTube Care Clinic Healthcare Services untuk tengok balik, ya, video-video yang terdahulu lah. Okay. Untuk hari ni kita ada satu lagi tajuk yang menarik. Tajuk hari ni lain sikit pada tajuk-tajuk sebelum ni. Mungkin saya dah mention about apa ni kita dah sebutkan tentang incident report, ya, laporan kejadian masa kelas pertama atau kedua, ya, minggu pertama dan kedua. Tapi itu saya macam tak begitu detail, ya, mengenai incident report. So untuk kali ini saya akan pergi lebih detail mengenai tata cara pengendalian laporan kejadian di Care Kinetics, ya. So macam mana kita nak buat laporan kejadian ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah incident report, ya, incident reporting. Okay. Alright. Incident report, ya, ataupun laporan kejadian, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan incident report ataupun laporan kejadian ni, ya? Maksud incident report ni ataupun laporan kejadian adalah macam ada satu keterangan lah, ya, satu penjelasan mengenai sesuatu peristiwa ataupun perihal yang ditulis berdasarkan berbagai data, fakta dan keterangan yang melingkupi peristiwa ataupun hal ataupun perihal tersebutlah, ya. Itu adalah makna ataupun definisi laporan kejadian. Okey. Biasanya laporan kejadian ni ataupun incident report yang mengenai satu peristiwa ataupun masalah ataupun perihal yang ini adalah bersifat penting, ataupun rasmi, dan dia selalunya disampaikan atau dihantar dalam bentuk tulisan. Okay, itu adalah rasmi lah, formal report lah, maknanya dia formal report lah, kan. So yang ketiganya, laporan kejadian mengandungi semua maklumat penting dan terperinci mengenai apa saja kejadian yang berlaku di klinik, ya. Apa-apa saja yang berlaku kat tempat kerja lah, sama dalam kawasan klinik ataupun di sekitar luar kawasan klinik. Apa saja yang berlaku, sama ada kejadian yang besar, yang teruk ataupun kejadian kecil-kecil, boleh, ya, boleh dilaporkan, ya, boleh dibuat incident report. Okey, saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah, ya, macam mana contoh-contoh laporan kejadian yang kita boleh buat, ya. Laporan ini selalunya dilaporkan oleh staf atau doktor yang terlibat secara langsung dengan kejadian tersebut. Okey. So mana-mana staf ataupun doktor yang melihat, yang terlibat dengan peristiwa, kejadian atau event itu, mereka lah yang sepatutnya yang melaporkan perkara tersebut. Bukan orang lain lah, ya. Bukan disampaikan kepada orang lain, kata tolong buat report, tak boleh, ya. Orang yang terlibat secara langsung, directly involved with the problem ataupun yang tengok, ya, yang kata yang sebagai saksi kepada perkara tersebut, dia tengok dengan mata kepala dia sendiri, orang itulah yang patut buat report. Okey. Kejadian-kejadian tu terpulang lah, sama ada yang kecil-kecil ataupun minor lah, orang kata yang benda-benda yang remeh-temeh pun boleh report.
tak semestinya kejadian yang besar-besar, yang teruk, yang besar, big event saja, yang major saja boleh buat incident report. Benda-benda yang besar, yang kecil pun boleh ya buat kita laporkan. Okey. Nanti saya bagi contoh-contoh lah kejadian macam mana ya, insiden macam mana, yang kecil, yang besar, severity dia macam mana, tahap dia punya ketika tu macam mana. Nanti saya akan terangkan. Okey. Dan tak kiralah kejadian itu melibatkan staff, antara staff saja, staff dengan patient ke, doktor dengan patient ke, admin staff dengan klinik staff ke, siapa-siapa pun kita boleh buat report. Ya. So anybody lah ya, tak kira sama ada staff bukan staff, patient bukan patient, doktor atau bukan doktor, semua kita boleh buat report. So anything yang involve anybody, yang perkara apa saja yang melibatkan sesiapa saja yang berlaku di dalam klinik, dalam tempat kerja kita, ya, di dalam klinik premises lah, ya, dalam kawasan klinik ataupun sekitar kawasan klinik, boleh kita buat laporan kejadian ini, ya, incident report. Ya. So ini adalah penting ya, kena ingat apakah itu incident report ataupun laporan kejadian. Sini saya simplified lah, ya, saya ringkaskan ya supaya senang kita nak faham. Ya. So saya harap you all boleh faham apa itu incident report, laporan kejadian. Okay. Next one, objektif ya. Kenapa pentingnya laporan kejadian? Apakah tujuannya kita buat laporan kejadian ni? Ya. Ada beberapa perkara yang penting lah kenapa kita perlu buat laporan kejadian. Yang pertama sekali adalah mencari punca ataupun sebab mengapa perkara itu berlaku, supaya kita dapat mencari langkah pembetulan untuk mengurangkan risiko kejadian yang sama daripada berulang lagi di masa yang depan lah. Right? So kita nak cari kata punca, ya, kenapa perkara itu berlaku, ya, kita nak cari kenapa dia berlaku supaya dia tak berlaku lagi, tak berulang lagi. So kita boleh protect, kita boleh lindungi kita boleh lindungi patient kita, pesakit kita. Itulah yang tujuan utama, objektif utama, pentingnya kita buat laporan kejadian ataupun incident report. Okay. Dan seterusnya macam langkah-langkah yang boleh dibuat oleh pihak manajemen lah ya. Bila pihak manajemen terima laporan tu, dia akan macam review, dia akan go through, dia akan study dia punya laporan tersebut, dan dia akan macam mengadakan satu macam langkah pembetulan ya, seperti contoh je lah ya, buat the review balik SOP ya, garis panduan atau guideline tu, kita tengok balik betul ke guideline kita tu ya, atau tak. Kalau tak betul, kita betulkan ya dalam kita punya SOP ataupun guideline kita, garis panduan. Ini ada penting untuk staff dan juga doktor lah, supaya mereka boleh tengok garis panduan ni, mereka boleh ikut, supaya dia boleh melindungi mereka sendiri ya, para doktor dengan staff, dan juga bukan untuk melindungi mereka juga, untuk melindungi pesakit kita. Ya, dan juga di antara yang lainnya adalah memberi macam amaran ataupun peringatan ya, untuk langkah-langkah pencegahan lah ya. Dan kalau kita tahu benda tu bahaya dan dia dah berlaku ataupun hampir berlaku, laporan yang dibuat kita kaji balik, oh ini bahaya untuk klinik, kita kena buat sesuatu, dan kita boleh huraikan potensi bahaya tersebut, dan kita ambil langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah kebetulan ataupun langkah pencegahan ya, supaya bahaya tu kita boleh elakkan lah ya, untuk keselamatan para pekerja kita, staff, doktor, dan juga untuk keselamatan pesakit ya. Alright, yang terusnya mesti ingat ya, laporan kejadian ataupun incident report ni bukanlah untuk mencari salah doktor ataupun staff ya. Kena ingatlah, bukan kita nak finding blame ya.
pointing fingers, kita nak salahkan, oh ni salah doktor, ni salah staff, you buat tak buat macam ni, tak buat. Bukan. Itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita untuk cari salah doktor ataupun salah staff. Ya. Bila laporan kejadian ini dibuat, you all mesti ingat, ya, adalah untuk pihak manajemen kaji balik, ya. Mungkin pihak manajemen akan lebih berterima kasih, ya, kepada staff atau doktor yang susah payah membuat laporan tersebut. Ya, kalau tidak mungkin pihak manajemen tak tahu benda ni, dan kita tak boleh cari langkah macam pembetulan, pencegahan, ya. So ini adalah penting, ya, pada semua staff, pada semua doktor, bahawa tujuan laporan kejadian ataupun incident report ni bukanlah untuk mencari salah sesiapa. Ya, it's not to finding blame. Ya, alright, it's not to find blame. Ya, to pointing finger, salah orang ni, tak, bukan itu tujuan kita. Alright, dan perlu juga ingat laporan kejadian ni tidak akan terkesan. Ya, it won't affect, ya, you punya gaji ataupun you punya insentif ataupun KPI, ya, penilaian prestasi pada doktor atau pekerja kita lah, ya, pada you all semua, tidak akan affect, ya, you punya gaji ataupun insentif ataupun KPI, ya, prestasi penilaian, ya, prestasi you all tidak akan terjejas, ya. Jika you all buat incident report, tidak akan report ni tak akan masuk pun, ya, tak akan potong gaji, tolak gaji ke apa, tak, ya, mesti ingat, tak akan effect dia punya gaji, tak akan effect dia punya insentif, ya, tak akan effect dia punya prestasi, ya. Malah mungkin kita akan buat macam positif insentif, ya, daripada you punya point, ya. Kalau tengok dalam you punya global assessment dalam CXIS yang bahagian HR tu, mungkin kita akan tambah dalam itu, kalau siapa-siapa yang buat, yang rajin, ya, yang rajin buat laporan kejadian ni, kita bagi tambah point kat situ, ya. Dan towards the end of the year, you punya global percentage akan naik lah. Itu is very good for your gaji lah. So kemudian, ya, ini belum dilaksanakan lagi. Kemudian, ya, bila banyak accident report, ya, ada setengah tu yang rajin buat, dia akan banyak dapat markah lah, ya, untuk dia akan tambah lagi pada bagian bonus dia hujung tahun. So mungkin kita akan pertimbangkan tu, ya, untuk menggalakkan lagi pada staff atau doktor buat incident report, laporan kejadian. Okay? Alright, harap you all boleh faham lah pasal objektif ni. Nanti kalau tak faham, boleh tanya bahagian masa time Q&A, ya, bahagian soal jawab nanti sebelum kita habis. Alright? So SOP, macam-macam untuk semua jenis SOP. Incident report ni ada SOP juga, ya. SOP ni dalam bahasa Inggeris dan sudah di-upload di dalam sistem CXIS kita. You all boleh tengok, review balik kat situ nanti, ya. Tapi dalam bahasa Inggeris ini a bit complicated lah, SOP ni, tapi untuk lebih detail you boleh tengok balik kat sini, ya. Dia bahagian SOP incident report ada dalam CXIS, ya. So saya ringkaskan, buat ringkas, daripada SOP ni. Kalau dalam SOP dalam bahasa Inggeris, saya terjemahkan kat sini, saya buat macam flowchart, and then saya macam explain dengan bahasa yang ringkas lah, senang kita nak faham. Contoh macam ni, carta alih laporan kejadian, ya. Bila satu-satu kejadian tu berlaku, ya, apa sajalah kejadian, ya, yang berlaku kat dekat klinik, ya, yang melibatkan, tak kira lah, melibatkan staff ke, doktor ke, patient. So, pengurusan kejadian. Bila saja benda tu berlaku, kena cepat-cepatlah, ya, orang kata manage kejadian tersebut. Uruskan kejadian tu dulu, ya. Tindakan serta-merta kena lakukan untuk uruskan kejadian tersebut, ya. Contohnya lah, macam-macam, saya bagi contoh lah, patient collapse lah dekat di klinik. Kena manage patient dulu. Kena stabilize, kena resusc, kena check ration, and then lepas tu bila dah stabilize, resusc betul-betul, call ambulance, refer patient to hospital. Itu contoh, ya, kejadian patient collapse. Kena uruskan patient dulu. Bila dah selesai semua, refer patient dah refer up ke hospital,
Dan of course lah doktor kena masukkan apa ni dalam patient BN lah, dah kena tulis history apa yang berlaku semua secara ringkas lah. And then management apa yang dah dibuat, resuscitation dan ubat apa yang diberi, adrenaline ke apa benda semua, proper resuscitation and then referred to hospital. Semua dah tulis dan di save. And then ikutlah dalam hal ni tak kira lah siapa-siapa yang terlibat dalam kes tadi boleh buat incident report, sama ada doktor ataupun staff. Ya, kadang-kadang doktor busy, boleh suruh staff apa ni tolong buat incident report. Incident report ni dia akan tunjuk ya macam mana nak buat. Kita macam dia senang je. Ya, ada macam cara yang kita boleh buat untuk menyenangkan supaya bukan macam untuk kita kalau boleh tak nak menambah bebanan ya kerja kepada staff. So kita buat yang seringkas yang boleh. Tapi yang pentingnya kejadian tu mesti dilaporkan kalau boleh, kalau kes yang teruk, kes yang severe, macam pasien meninggal kat klinik ke, pasien kolaps ke, dalam masa 24 jam. Okey, macam saya tengok yang kedua ni, doktor atau staff yang terlibat terpaksalah isi borang laporan kejadian dalam sistem. Sebab kita semua dalam guna laporan ni dalam sistem. So dalam CIC dah ada, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat incident report dalam CIC system. So dalam kejadian yang contoh ya, yang tadi patient collapse tu kalau boleh selepas patient dah refer out, sebelum habis shift you all, buat dulu hantar dulu incident report dalam sistem. Ya. Sebelum habis shift you all lah, takut kalau nanti contohnya kalau you all lambat buat nanti takut terlupa ke apa kan, sebelum balik buat dulu incident report ni ya. Kalau boleh dah masa 24 jam ya, kalau selepas perkara yang teruk tu berlaku. Okey, yang seterusnya langkah seterusnya pengurus klinik dan ketua tadbir urus klinikal akan kaji semula laporan dalam masa 48 jam ya. So bila you all submit save incident report tu dalam sistem, immediately your pengurus klinik, manager klinik dan juga saya sendiri akan terima notification dalam email saya mengenai laporan tadi buat. Dan saya kena tengoklah laporan tu ya, dan saya kena review, kena tengok balik, kena baca you all punya laporan tu, dan saya kena reply, saya kena review balik dalam masa 48 jam. So saya pun kena reply juga dalam masa 48 jam. Itu tugas saya. Okey. Yang seterusnya, laporan akan dibentangkan dan dibincangkan dalam mesyuarat tadbir urus klinikal mingguan. Kita ada macam meeting ya, mesyuarat mingguan lah ya. Ada mana departmen saya, departmen Jabatan Tadbir Urus Klinikal klinik ada buat akan ada mesyuarat mingguan. Dalam mesyuarat mingguan tu kita akan bentangkan lah ya, kita akan present laporan-laporan semua incident report, kita akan bentangkan, kita bincangkan ya bersama dengan urus setia, maknanya manajemen urusan tertinggi care clinics. So situ kita akan bincangkan, kita review balik kes tu, tengok apa yang kita boleh buat untuk mencegah daripada benda yang sama berlaku atau berulang lagi. Ya, apa yang kita boleh buat, langkah-langkah seterusnya lah. Okey. Yang last kali, saranan untuk langkah-langkah penambahbaikan atau penjagaan akan diusulkan kepada pihak pengurusan atasan dalam tempoh sebulan. Itu yang saya maksudkan tadi lah, lepas seminggu mesyuarat, laporan, report tu dibentangkan, kemudian kita akan buat usul lah penambahbaikan, macam mana nak mencegah, macam mana nak review balik SOP, apa yang patut kita buat untuk benda ni supaya tak berulang lagi. InsyaAllah kita buat usulkan langkah-langkah tu tersebut kepada pihak pengurusan dalam tempoh sebulan. Okey. So ni carta ala laporan kejadian. Harap you all boleh faham lah. Tapi you all cuma dekat sini saja. Bila kejadian berlaku, manage serta-merta immediately ya, kena buat terus uruskan kejadian tersebut, and then buat report. Dekat tu je. Yang lainnya semua tugasan saya ya. Yang seterusnya saya dengan pihak atasan akan bincangkan, and then kita akan buat langkah-langkah penambahbaikan lah. Alright. Okay. Harap you all boleh faham kat sini. The next one. Okay, kita jenis kejadian yang boleh dilaporkan.
Ini dah contoh-contoh lah, saya simplified. Ada beberapa jenis kejadian, insiden yang kita boleh laporkan dalam laporan kejadian ataupun insiden report. Okey, dalam insiden report tu ada bahagian A, bahagian B, C, D dan seterusnya lah. So saya akan tunjuk kemudian borang tu, kalau you all pergi kat bahagian, kalau you all depan komputer pun you boleh tengok bahagian homepage, landing page tu, klik insiden report, you boleh tengok bahagian A. Nanti saya tunjuk ya. Ini adalah jenis-jenis kejadian yang boleh direport, ya, yang boleh dilaporkan, ya. Yang pertama, clinical incident, case clinical. Kes-kes klinikal ni contohnya kes-kes perubatan yang melibatkan anda ataupun pesakit. Contoh pesakit, contohnya lah macam saya sebutkan tadi, contoh pesakit jatuh pingsan dalam klinik ataupun staff ataupun doktor atau pasien sendiri tercucuk jarum accidentally, need a prick ataupun tersalah bagi ubat. Staff bagi salah ubat pun ini consider clinical incident, case clinical. So yang pertama sekali case clinical lah, clinical incident. Yang kedua kalau tengok sini patient complaint. Patient complaint ni banyak lah, selalu mesti ada ni patient complaint, ya. Tunggu lama lah, ubat tak bagus lah, ini tak bagus lah, ini tak bagus lah, tengok doktor pun pening, ya. So macam-macam patient complaint boleh masuk dalam incident report, ya. Of course kita kat klinik kita ada yang QR complaint tu, ya. Tapi kadang-kadang patient pun malas nak tulis, betul tak, dalam QR code complaint tu, ya. Kalau patient directly complain kat you all dekat kaunter ke, lepas jumpa doktor ke, dia complain bising, babat bising ke depan kaunter, you all boleh lah masukkan dalam bahagian incident report, patient complaint, ya. So boleh tulis, ya. Ingat kita tak akan memesalahkan doktor ataupun staff. So jangan takut untuk buat incident report, ya. Kalau ada patient complain, mesti dia ada komplain benda apa yang dia nak kita buat, kita perbaikkan, ya. Kita kalau boleh tambahlah doktor, kita orang tunggu lama. Okey, ini you all pun boleh tulis, ya. Kalau you all terima patient complain ni directly dekat kaunter, dia masukkan je saja, ya. Patient ada butir-butiran lah, dia kena masukkan. So akan sampai ke pihak manajemen akan buat satu lah, terpaksalah tambah doktor, betul tak? And unless you all buat incident report, then kita boleh buat satu langkah penambahbaikan. Okay, ini patient complaint, ya. Kalau kat sini banyak lagi patient complaint, ya, you all boleh fikir sendirilah, lalu setiap hari mesti ada terima patient complaint. Tambah lagi klinik yang sibuk, mesti ada patient complaint. Okay, so boleh masuk dalam incident report. Okay. Yang terusnya macam billing. Billing ni macam invoice lah, panel ke, cash ke, masalah pembayaran ke, ataupun cash ni macam billing ni macam masalah pembayaran lah. Sama ada cash atau panel lah. Kalau panel yang sudah saya fikirkan macam panel lambat bayar lah, ya. Salah claim ke, itu masuk dalam billing. Orang-orang panel tahu kot, admin panel, ya. Macam mana kadang-kadang tu nak buat billing, nak buat claim, salah, problem, patient double claim ke apa benda kan, you all tahu lah kan. So kat sini boleh masuk juga dalam bahagian billing, ya, incident report. So admin panel atau staff mana-mana yang handle panel atau mana-mana staff yang handle cash payment, ya, dekat kaunter, ya, payment counter boleh masuk dalam incident report kalau terima masalah, ya. Alright, the next one adalah lab. Lab ni makmal lah, masalah sampel ataupun makmal. Apa saja yang mengenai lab, ya. Contohnya apa, ya, you boleh fikir sendiri, ya. Selalunya makmal ni depend lah, ya, Gables ke, pantai ke, yang lab link ke apa benda yang kadang-kadang tak ambil sampel, tak datang ambil, lambat, and then sampel hilang, ya, salah isi form, result lambat balik untuk urgent, macam-macam lagi ada. Semua boleh masuk dalam incident report, ya, tentang masalah lab. So, apa saja boleh masukkan sini dan submit pada pihak atasan. Kita akan tinjau balik, kita akan review balik apa masalahnya kat sini. Kita mungkin pihak atasan kena hubungi lab lah, ya. So it's very important here, kita macam kalau ada terima report tu, kita akan ambil langkah penambahbaikan. Nextnya masalah radiologi, ya, masalah dengan X-ray lah.
apa saja ya, sasar X-ray yang ada masalah dengan mesin X-ray ke, masalah dengan filem ke, masalah ambil X-ray ke, apa saja tentang radiologi. Okay, next one adalah ada lagi masalah jenis-jenis yang boleh laporkan, contohnya IT system. IT system ni komputer lah ya. Sebab kat dalam klinik kita semua fully computerized kan. So IT system ni kalau ada masalah tu penting ya. Kena terus buat report ya. Contohnya lah IT system ni macam apa. Kalau tengok dari segi komputer tu, komputer rosak ke, mouse kan selalu sangat mouse ni kadang tak gerak ke apa benda, bateri tak ada ke, wire putus ke apa ke. So ini dah IT system. IT system ni termasuk juga apa tu bahagian sistem C-axis juga masuk dalam IT system. Contohnya C-axis slow, lambat download ke, lambat upload ke, and then tak boleh nak save ke, and then apa sajalah mengenai C-axis system. Ya. So IT ni termasuk dah bahagian komputer dan bahagian software jugalah. Software ni yang kita punya C-axis lah. Kita punya clinic management system yang kita guna iaitu C-axis. Ya. Termasuk sini saya masuk dia internet ya. Internet ni macam kemudahan tapi boleh masuk sini juga IT system. Okay, internet. Yang seterusnya adalah housekeeping. Housekeeping ni adalah lebih kepada pengemasan dan kebersihan klinik. Ya. Kalau ada problem dengan housekeeping, contohnya macam klinik tak bersih ke, apa tu cleaners tak buat tak bersihkan klinik dengan betul ke, cleaner problem ke, toilet roll tak cukup ke, apa sajalah mengenai kebersihan klinik, housekeeping klinik. The next one, security. Contoh security, keselamatan diri anda, juga harta benda dan sistem alarm kat klinik ya, security guard, alarm sistem, ataupun anda rasa macam sistem keselamatan security system dalam klinik kita tak berapa bagus. So you ataupun you boleh buat isi report lah to tell upper management. Atau yang lainnya contohnya benda-benda kes-kes benda hilang. Ataupun breaking in, kecurian ya, dalam klinik ya, orang pecah masuk dalam klinik waktu malam ya, curi komputer, curi duit semua. So ini security kena masuk dalam insiden report ya, security ya, keselamatan. Maksudnya keselamatan diri anda, harta benda, duit, segala benda lah tentang security. Okay. Yang lainnya adalah facility. Facility ni kemudahan. Kemudahan sama ada di dalam ataupun di luar klinik. Ya. Kemudahan ni termasuklah macam saya sebut tadi, internet ya, wifi tak bagus ke, wifi tak laju ke apa ke. Kemudian apa ni yang lain tu macam air, elektrik, itu kemudahan lah. Ataupun kalau kemudahan dalam klinik macam contohnya equipment, macam-macam kerusi, meja, pintu, itu semua fasiliti lah. Itu masukkan kemudahan dalam dan di luar klinik ya. Saya kan ada juga insiden report, nak buat laporan kejadian tapi tak tahu nak tick, tak ada dalam jenis-jenis tak ada dalam tick kat sini, tak termasuk. So you boleh letak dalam others lah ya. Ada kategori others yang lain-lain yang tak termasuk dalam apa yang saya dah mention tadi ya. Ya, contohnya yang others ni yang staff sebelum ni dah buat adalah uniform ya. Uniform, komplain banyaklah tentang uniform. Itu boleh tick bahagian others. Right? Harap you all boleh faham lah jenis kejadian yang dilaporkan. Okay. So, bahagian P dalam insiden report adalah siapakah yang terlibat dalam kejadian tersebut. Sama ada pesakit sendiri atau family pesakit, relatif lah, family pesakit punya relatif, ataupun doktor ataupun staff sendiri. Ini adalah mengenai butiran lanjut punya kejadian. Saya akan tunjuk bahagian B ni ada di mana you boleh tick ya, sama ada patient sendiri, relatif ataupun doktor ataupun staff. Okey. Bahagian C tentang kejadian tersebut. Yang ni mungkin ada orang confuse lah apa yang dimasukkan apa ni, hampir berlaku, betul-betul berlaku ataupun yang lain-lain ya. Ini saya akan tunjuk kemudian ya. Kalau apa yang dimasukkan hampir dan nyaris berlaku, nak jadi dah tapi belum jadi lagi ya, nyaris berlaku ya, nak jatuh tapi tak jatuh lagi ya, nak hampir tersalah bagi ubat tapi tak bagi salah ubat ya, tapi dia ingat balik salah ni, tu hampir tak berlaku tapi belum berlaku
Ya. Yang seterusnya adalah betul-betul berlaku, ya. Ini dah berlaku, ya. Real event lah, ya. Actual event, ya. Benda tu betul-betul berlaku, ya. Dan yang kalau tak ada dalam kategori yang dua ni, mungkin yang lain lah, ya. Itu adalah bahagian C, tentang kejadian, butiran tentang kejadian tersebut. Okay, next one. Bahagian D pula adalah kesan ataupun hasil kejadian tersebut. Ya, maknanya kalau tengok ni macam meter kan, maknanya yang hijau tu tak ada apa-apa berlaku tapi tak ada efek apa-apa. Ya. Yang kedua ni ringan, ya, tak ada berlaku tapi mungkin tak ada kesan yang buruk, kesannya ringan, hasilnya ringan saja. Yang lain sederhana, ya. Ya, mungkin teruk ni yang mungkin merah ni lah, ya, yang bagian dia kejadian tu dia punya hasil atau kesannya agak teruk. Yang seterusnya kematian, ya, mungkin kejadian tersebut actual event yang menyebabkan kematian, pesakit ke apa kan, ya. Yang seterusnya adalah buat masa ini tidak dapat ditentukan, so you don't know, ya, the outcome of the event. Masa ni kita tak tahu apa yang berlaku pada pesakit tersebut, apakah hasil ataupun kesan daripada kejadian tersebut. So ini kalau tak faham pun boleh tick mana-mana lah, ya. Kadang-kadang kita tak tahu sama dia very mild, moderate, severe, tak ada nothing senang lah, nothing happen, nothing, there's no kesan, ya, tak ada outcome, ya, nothing, ringan dan mild je lah. Sederhana ni moderate, teruk ni very severe, kematian ni death lah, ya. And maybe buat masa ni tak dapat ditentukan, ya, ini boleh tick jugalah. Ataupun mungkin you tak boleh nak faham sangat tentang bahagian kesan atau hasil ni, saya akan tunjuk sikit ini dalam bahagian SOP. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. So macam contohnya lah kesan atau hasil kejadian tersebut. Kalau katakan tak ada apa ni, maknanya pesakit tidak simptomatik atau tidak ada gejala yang dikesan dan tidak perlukan rawatan. Ini yang dimaksudkan dengan tiada apa-apa. Ya, nothing, none, ya. Alright. Ini kalau nak buat laporan boleh, tapi tak berapa urgent lah. Kalau boleh buatlah dalam masa 48 jam, ya. Yang seterusnya dia punya kesan mild ataupun ringan je. Sakit ada simptom, sakit simptomatik tapi dia punya simptom ataupun gejala tu ringan saja. Dan kehilangan fungsi atau bahaya adalah minimum ataupun pertengahan, tapi jangka pendek je dan tidak ada atau minimum intervensi diperlukan sehingga 72 jam. Ini ada penjelasannya lah, ya. You tak perlu apa ni orang kata tengok detail sangat ni. Ini macam rough guideline lah, ya. Macam secara kasarnya, macam mana yang dimasukkan dengan mild, moderate, severe, ya, kesan dia. So yang sederhana tu adalah penyakit adalah simptomatik dan memerlukan perlu makan ubat ke, perlu buat operation ke, dan dia kekal dia punya tu kena makan ubat daripada tengoklah 2-3 hari sampai seminggu kena makan ubat. So ini ada kesan yang kata moderate, sederhana, ya. Patient ada simptom tapi kena makan ubat, tapi bukan jangka panjang lah, untuk kurang dari seminggu. Okey, ini ada kesan atau hasil kejadian, ya. Yang teruknya yang ni patient tu teruk lah, patient tu adalah simptomatik, benda tu happen, benda tu dah terjadi, mungkin kita salah bagi ubat ke, patient collapse ke, something happen lah, dan pesakit adalah simptomatik dan memerlukan intervensi untuk menyelamatkan nyawa ataupun pembedahan besar ataupun perubatan yang banyak, dan dia kena masuk hospital, dirawat di hospital lebih daripada seminggu, dan juga kejadian tersebut mungkin memendekkan jangka hayat pesakit, mungkin menyebabkan kerosakan yang besar ataupun kehilangan fungsi utama dalam jangka masa panjang. Ini untuk kesan daripada kejadian ataupun hasil daripada kejadian tersebut yang berlaku, di mana outcome ataupun kesannya adalah teruk untuk pesakit. Ini contohlah penjelasan. Okay. So kematian, kalau tengok sini memanglah dengan keseimbangan kemungkinan kematian disebabkan ke depan dalam jangka pendek dan kejadian itu. Dia menyebabkan kematian. So ini very simple. Kalau yang last kali tak pasti, hasilnya belum pasti dapat ditentukan dan tidak dapat dipastikan semasa laporan dibuat. So you all will tick mana satulah. Ini tak penting sebenarnya, kalau you all tahu, you just tick lah mana satu yang you rasa dia punya kesan yang mana satu, ya. Kalau salah tick pun tak ada masalah.
Okey, kalau kematian tu kita tahulah, kematian kalau tak pasti sudah tak pasti. Kalau katakan contohnya patient tu collapse and then kat klinik and then resuscitated and then referred to hospital, kita tak tahu sama ada patient tu meninggal atau tak kat hospital, you can just click tak pastilah. Ya. Yeah? So it's very simple dan benda-benda macam ni daripada mild, moderate, severe, death ataupun tak tahu, tak pasti, dia punya unknown, dia punya outcome. Ini semua kalau boleh buat laporan kejadian, insiden report tu dalam masa yang terdekat lah. Dalam masa 24 jam. Ini penting. Masa buat laporan tu. Ya, kalau buat yang seawal yang mungkin lagi bagus. Sebab kita masih ingat butiran-butiran tentang kejadian tersebut. Alright? Okay. Ini ada kesan terhadap hasil kejadian. Okay. So bahagian E adalah penghuraian atau penerangan mengenai satu perkara lah. Insiden tu, kejadian tu yang berlaku. Kita nak fakta tentang apa yang berlaku. Fakta yang ringkas saja. Bila you buat laporan dalam bahagian report dalam CXIS tu, tulis apa yang berlaku je. Apa yang fakta pun saja. 2-3 word pun tak apa. 2-3 baris pun tak apa. Tapi make sure is fakta apa yang berlaku. Apa yang benar berlaku dan tak payah panjang explanation tu, penjelasan tu panjang lebar, tak perlu. Buat seringkas yang mungkin and boleh tulis dalam bahasa dalam BM boleh dalam bahasa Malaysia. Ya, tak semestinya tulis bahasa Inggeris, boleh tulis dalam bahasa Malaysia. Ya, kita orang akan baca, no problem. Okay? Dan bahagian F tu adalah tindakan segera atau serta-merta, sama juga macam yang bahagian E. Fakta tentang apa yang telah dilakukan mengenai kejadian dan masa tersebut. Dan dia perlu ringkas, tak perlu panjang lebar dan boleh ditulis dalam bahasa Malaysia. So bila you nak tulis, tak apa tulis dalam bahasa Malaysia, tulis dan ringkas, tak perlu panjang lebar. Ya. Tulis fakta ya. Tulis fakta apa yang berlaku, ringkas saja ya. Setengah saya bagi macam tips lah ya. You boleh copy paste kalau ada case, critical case, contohnya patient collapse doktor dah tulis dalam BN semua dah save, you boleh copy paste saja apa yang doktor tulis tu masuk dalam incident report. It's easy copy paste daripada BN masuk terus dalam incident report. It's very easy. Okay. Right. Bahagian G adalah penilaian daripada doktor jika ada. Kalau tak ada tak payah. Ya, biar saja kosong. Ya. Bahagian H adalah maklumat pesakit. Maksudnya nama pesakit, RN dia, VN dia, ya. Nama pesakit, RN, registered number, dia punya visit number. Ini tentang maklumat lah kalau dia mengenai kejadian tu menyebab ada involve pesakit. Boleh masukkan butiran pesakit di bahagian H. Bahagian seterusnya, masukkan nama doktor dan staf yang terlibat. Caranya adalah pilih daripada drop down, arrow and add. Ya, kena add. So siapa-siapa yang doktor atau staf yang terlibat tentang kejadian tu, ya, masukkan semua nama-nama. Ya. So kita tahulah ya. So dia all pun tahu tentang kejadian ni, dia dah buat incident report and then yang mana terlibat lah ya, doktor dan staf. Right. Last kali jangan lupa save ya. Bila dah buat semua, dah klik sana klik sini, copy paste semua dan masukkan nama semua, jangan lupa save. Kalau tak save memang tak sampai pada saya ya. Dah save tu, bila you all save saja, bahagian admin klinik, pengurus, ketua tadbir urus klinikal akan menerima notifikasi email secara langsung mengenai laporan ni. Bila you all save saja, admin immediately lah sistem akan hantar laporan ni kepada saya dan juga pengurus klinik dan juga admin klinik lah. So we all terima dalam masa yang sama immediately ya, secara email notification ya. Dan ruang-ruang seterusnya adalah ruang nota untuk ruangan review ya, bagi pengurus klinik dan juga nota kajian dari ketua tadbir urus klinikal. Itu bahagian manajemen lah, pengurusan klinik akan tulis review kat situ. Alright. Ini bila dah nak hantar laporan lah.
Seterusnya, so tips ya. So semasa buat laporan ni macam saya sebut tadi, sila buat laporan kejadian walaupun sekecil mana pun. Walaupun benda tu remeh-temeh pun boleh buat. Tak semestinya benda yang besar-besar, yang severe, yang teruk saja boleh buat laporan kejadian. Incident report. Benda kecil-kecil pun, yang remeh-temeh pun boleh juga you all submit. Ya, hantar laporan. Ya. Boleh tulis dalam bahasa Malaysia, BM, tak kisah. Boleh tulis, tulis dalam BM. And then boleh macam saya sebut tadi, copy paste kalau benda tu clinical incident yang berkaitan dengan patient, boleh copy paste dari VN rekod perubatan pesakit tersebut masuk dalam incident report. Ya. Tak perlu panjang lebar, ya, tak perlu huraian yang betul-betul detail, tak perlu. Ya, just ringkas, ringkas saja laporan tu. Masukkan semua maklumat dan fakta yang penting saja. Ya, maklumat dan fakta yang penting saja. Satu lagi features dalam incident report ni, you all boleh klik PNC untuk privacy. Ya. Kalau macam kes ni sekarang kes yang sulit lah privacy. Kita tak nak orang lain baca kita punya report sebab dia mungkin personal untuk kita. You all boleh klik PNC. Ya, maknanya bila klik PNC maknanya dia password protected. Only you saja boleh baca. Ya, orang lain tak boleh baca. Tapi report tu akan sampai kepada saya, kepada pengurus klinik, semua admin untuk kita review. Ya. Ini contohnya kalau PNC ni untuk contohnya needle prick lah. Kalau berlaku needle prick ni, you klik PNC lah. You tak naklah orang lain tahu kan. So, you klik PNC. So, orang lain tak boleh baca. Ya. Kalau open case, macam patient collab tu macam open lah. Tak apa. Yang tu macam doktor lain pun tahu, staff lain pun tahu tentang pesakit ni. So, kita nak semua staff tahu, semua staff belajar daripada kejadian ni sebab saya akan tulis saya punya review kat situ. Okay, it's very important. Ya. Dan macam saya sebut tadi, kalau boleh buat secepat yang mungkin lah. Ya. Sebelum you balik rumah, sebelum habis shift you, terus buat incident report. Supaya you masih ingat you punya detail apa benda yang patient mana, VN number semua boleh ingat, boleh masuk senang. Senang buat. Okay. Alright, okay, contoh laporan kejadian. Ini adalah screenshot daripada Klinik Seri Indah Sdn Jaya. So ini bila kita login je, ini adalah landing page. Okay, landing page. Incident report kat sini. Kalau ada nak buat new incident report, klik yang biru ni lah, new incident report. Yang kat atas ni bahagian grey ni incident report for the last 1 month. Kalau ada doktor atau staff yang dah submit incident report, dia ada jadi hijau kat sini. Bila saya dah review, ini kan tulis ni view comment. Saya dah komen semualah kat sini. You all, siapa-siapa saja boleh tengok kalau bukan PNC. Katakan report ni buat dalam PNC, yang hijau ni tak akan keluar lah. Cuma orang yang buat report saja boleh baca. Dia masuk dia punya login password and then dia boleh tengok dia punya report dia yang saya dah ada review. So ini adalah incident report yang telah dihantar dan sudah direview oleh pihak pengurusan. Okay. So ini landing page lah ya. Boleh tengok kat sini bila you login . So ini adalah contoh, simple je. Contoh di mana incident report dah disubmit oleh staff ataupun doktor lah. Ini adalah borang yang simple je, just klik date, time and then location, klinik mana and then yang saya sebut tadi type lah, jenis-jenis insiden tu yang mana, klik je lah. People involved, klik ya. Ini adalah contoh incident report yang telah dihantar ya. So ini adalah copy paste daripada dia patient punya BN. And then bila patient tu adalah real patient, you boleh nama dia, RN, BN. And then kalau ada doktor nak assessment daripada doktor, dia boleh tulis kat sini. Kalau tak, biar saja kosong. Ya. And then ni adalah doktor dan staff yang involved lah kat sini. Ya, boleh drop down and click and then add. And then kat sini, okay, saya punya orang kata local area manager comment. Yang ni doktor mana yang dah komen, maknanya you punya pihak pengurusan lah. Ini doktor local area manager yang komen ya, root cause dia akan tulis simple je, and then preventive action apa yang kita buat.
And then selalunya komen saya yang kat bawah ni, Head of Clinical Governance Review, dia apa ni panjang sikit lah. Ya, ini contoh-contoh lah tentang kes ni apa yang saya review. Okay, alright, ini contoh. So macam mana nak buat laporan kejadian dalam C-Axis? Okay, contoh saya nak buat, klik bila you log in, you kena log in nama you lah. Kalau you nak buat link report bawah nama you log in atas you punya your own login lah. Okay, and then klik new incident report. Lepas tu dia keluar benda ni, borang ni, ya, borang dalam sistem. Okay, simple je, ya. Benda tu dah berlaku tadi, klik, ya, select date and time, and then location tulislah dekat mana, kat klinik lah, tulis klinik Serinda, klinik Mongsing ke, klinik PKC apa ni Ceras ke mana-mana kan. Kalau ada department involved, contohnya kalau nak tambah sini, selalunya kalau klinik ni banyak department lain-lain, ya, boleh tambah kat sini. Tapi selalunya tak ada, jadi klinik pun cukup dah, ya. Kalau contohnya kalau department yang saya boleh ingat macam X-ray lah, kalau X-ray department, insiden tu, kejadian tu berlaku di bahagian X-ray, boleh klik X-ray kat sini. Type of incident, klik juga, ya. Sama ada critical incident, radiologi, facility, patient complaint, IT, billing, housekeeping, lab, security ataupun lain-lain. Boleh tulis lah lain-lain ni, ya. So you all boleh tulis, boleh klik ataupun boleh tulis. Okay. People involved bahagian B, boleh klik sama ada patient, family ni family patient lah, ataupun family doctors ke staff ke, ataupun doctors atau staff sendiri. Event yang saya sebutkan tadi, sama ada near miss dia nyaris-nyaris sampai berlaku tapi belum berlaku. Okay. Atau actual, benda tu dah berlaku. Ya, others. Ni boleh tulislah komen anda, ya. So kalau nak benda tu dah berlaku, kena klik actual lah. Belum berlaku, hampir berlaku, near miss. Okay. Outcome incident macam yang sebut tadi, dia punya severity sama ada none, tak ada apa-apa, mild, ringan je, moderate, macam sederhana je, severe, memang teruk, memang severe, ya, memang teruk. And death lah, kematian. Kalau kematian tu berlaku dalam klinik. Tapi contohnya kalau patient collapse tapi belum meninggal lagi, refer ke hospital, you klik severe lah. Ya. Ataupun you tak tahu sama ada patient tu apa dia punya status dia. Just klik currently cannot be determined. Macam ni tak dapat ditentukan, tidak dapat dipastikan keadaan semasa keadaan sakit semasa laporan dibuat. Boleh klik. You all klik mana pun tak kisah, ya. Kalau salah klik pun no problem, ya. Asalkan saya fahamlah apa yang you all tulis kat sini, ya, description ni, penjelasan huraian yang saya sebutkan tadi. Either you boleh copy paste daripada patient VN ataupun you tulis dalam bahasa Melayu apa yang berlaku. Contohnya patient jatuh dalam klinik. Contohnya apa lagi, ya, kerusi rosak, ya. Contohnya lagi apa ni, ada barang kena curi dalam klinik. So tulis benda yang fakta yang berlaku, simple je. Kalau nak huraikan dengan tanya lebar pun tak apa, tapi kena fakta. Benda tu benar-benar berlaku, ya, ataupun hampir berlaku. Alright. Immediate action ni apa langkah serta-merta yang telah dilakukan, ya. Contohnya macam patient collapse tu, of course lah, resuscitation, give oxygen, CPR, bla bla bla, semua boleh copy paste daripada VN patient ataupun you just tulis sajalah, boleh tulis dalam bahasa Melayu. And then bahagian G ni clinical assessment daripada doktor kalau ada. Kalau tak ada biar kosong, ya. Ini bahagian each of the patient atau others involved. Kalau ada benda tu involve orang lain, ya, boleh tulis nama, contoh nama patient kat sini ataupun nama siapa saja. Kalau ada RN boleh masukkan di sini, VN pun masuk di sini. So kita boleh tengok balik dalam sistem. And staff yang involved boleh dia boleh klik and select and add, ya, kat sini. So siapa saja yang directly involved, siapa yang manage klinik case tersebut, boleh arrow down kat sini, choose and then add. Alright. Yang seterusnya, that's it. Okay, that's very simple saja. And don't forget to, jangan lupa untuk save. So bila dah tulis semua dah lengkap, dah penat-penat tulis, jangan lupa untuk save. Bila you save saja, report ni directly akan sampai, ya, akan sampai kepada pihak pengurusan atasan dan akan sampai kepada saya jugalah. Alright. So apa yang saya buat, bahagian saya, bahagian inilah local area managers command, itu bahagian pengurus klinik. And bahagian saya adalah head of clinical governance review. Saya akan tulis review di sini lah. Ya. Mesti ingat benda ni bukan untuk mencari salah sesiapa.
ini adalah untuk orang kata kaji kes tersebut, and kita kena fikirkan apa solusi, ya, penambah apa ni, macam mana kita menandatangani ataupun selesaikan masalah ni, ya, secara betul, ya, macam mana nak buat supaya kita boleh mengatasi masalah ni, mencari langkah-langkah pencegahan, mencari langkah-langkah pembetulan secepat mungkin. Alright, we are coming towards the end of our kata kelas hari ni, ya. Dekat nak habis, ya, bahagian so sekarang ni ringkasan lah, summary. So apa yang saya sebut tadi, saya ulang balik. Laporan kejadian insiden report ni adalah penting bagi semua organisasi. Kita adalah satu organisasi, ya. We are healthcare organisation. So incident report is very important. Laporan kejadian ini very important, adalah penting, sangat penting bagi semua, ya. Bukan saja untuk pihak manajemen. Ini yang penting untuk kita, ya, pekerja, doktor dan staf, ya, juga untuk melindungi pesakit kita. Okey. Nombor 2, semua doktor dan staf digalakkan, amat digalakkan untuk membuat laporan kejadian ini, ya. So saya encourage lah, saya galakkan semua sama doktor dan teman staf, sila buat laporan kejadian, ya, masukkan dalam sistem, ya. Walaupun kejadian yang remeh-temeh, kejadian yang kecil-kecil. Dan juga mesti ingat, yang saya sebut banyak kali dah, doktor dengan staf tidak akan dipersalahkan, ya. We won't blame you all, ya. Kita tak akan cari salah you all, ya. So tujuannya dengan mengkaji laporan kejadian ini, organisasi dapat pihak pengurusan, ya, dapat belajar dari kesilapan dan seterusnya berusaha untuk mengambil strategi atau langkah-langkah proaktif untuk pembetulan, pencegahan dan juga penambahbaikan. Itu penting, saya dah sebut sebelum ni. Kenapa ia penting untuk kita, ya. Yang last kali, kita boleh mencegah perkara yang sama dari berulang dan menghalang dari masalah yang lebih besar dari berlaku. Kalau benda tu kecil-kecil, ya, remeh-temeh, ya, benda tu kita buat incident report, kita kaji tengok, kita buat langkah-langkah yang sepatutnya, pencegahan, penambahbaikan, insya-Allah kita boleh menghalang, kita boleh mencegah masalah yang lebih besar daripada berlaku. Alright? Okay. Sorry, ya, saya agak panjang sikit hari ni. So bahagian Q&A. Alright? Ada siapa nak tanya soalan? Hopefully saya punya incident report ni clear lah. You boleh faham ke, ya? Kalau you ada yang tak clear ataupun yang nak tanya soalan, boleh unmute yourself and then boleh tanya soalan, ya. Okay? Ada siapa nak tanya soalan kat sini? Alright. Okay. So right. So mesti ingat, jangan lupa untuk buat laporan kejadian ataupun incident report ni walaupun kejadian tu yang kecil-kecil. Okay? Alright. So ada siapa nak tanya soalan? Ada saya? Dr. Zul dah? Ada Dr. Azura, begitu terperinci sekali. Dah jelas dah. Dah jelas, ya? Sorry kadang kalau saya bercakap macam dia macam popek-popek sikit, betul tak? Tak ada. Semua fakta, semua tu penting. Fakta? Orang kata fakta, bukan dusta. Bukan dusta. Bukan dusta, fakta. So, apa khabar Dr. Zu? Baik. Alhamdulillah. Ini saja setiap minggu hari Jumaat kita jumpa. Ya, ini je lah masanya. Itulah boleh nampak muka Dr. Zu dengan jelas sekali. Dengan tembam sekali, ya. Tembam, saya belum tahu juga. So, sekarang ni itulah ada sama-sama nanya soalan. Sebelum kita ada lagi beberapa minit ni sebelum pukul 3. So, incident report ni memang penting lah Dr. Zul. Dan saya amat berterima kasih lah pihak klinik, especially klinik sini datang masuk Samudera, saya terima banyak report. Banyak masalah, ya? Bukan masalah. Tapi saya tahu staff memang aware tu apa kita
kata aware ada incident report yang dia kena buat. Actually kes yang teruk tau. Macam kes yang meninggal, kes collapse, kes patient complain. Banyak saya terima. Saya amat terima kasih lah sebab saya review semua, saya dah buat, saya bagi feedback, ya. So which is good, ya. Yang saya ingat lagi yang baru-baru ni kes yang apa tu, lebah. Lebah masuk klinik. Betul tak? Itu pun boleh report. Jangan risau, boleh report. Ya, apa ni, lebah masuk, banyak lebah. And then baru panggil bomba. Bomba datang, pernah dengar apa ya, api ya, betul tak? Kan ada macam asap, lekat kesan asap ke kesan bakar kot dekat apa tu, kaca. Ada suit lah, macam suit kita lepas kita buat apa ni, sembuh kat lebah tu ada macam kesan sikit kan. Itu pun dia tulis, this is good. So ada klinik boleh learn apa kalau lebah apa nak buat. Dan saya put juga my suggestion lah untuk protection pada staff lah. Lebah ni jangan ambil remeh-temeh. Ada patient yang kita pun staff yang allergic. Kalau satu dia kena cucuk, kena gigit dengan lebah, boleh dapat anaphylactic attack. So kena hati-hati. Harap kes lebah di serangan lebah di klinik Serindah Taman Samudera dah okey ya? Ada lagi lebah? Okey. Tak ada komplain lah. Tak komplain. Sebenarnya lebah sebenarnya ini beri rezeki tau. Sebenarnya rezeki tu banyak lah dekat klinik Serindah Taman. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Saya tak ingat kalau you kena gigit lebah ke, lebah datang melawat klinik ke, maknanya pembuka rezeki tu. InsyaAllah. Itu ramai-ramai Dr. Azura. Ramai-ramai kan? Saya tak tahu mana datang. Yang orang datang ramai-ramai, ada tetamu nak datang lah. Sila. Tapi jangan kena gigit dah lah, takut allergic. Tu kena ingat. Itulah itu tentang kes-kes lah. And then kes yang paling baru sekali dalam kes Selayang Jaya lah. Kes lepas COVID vaksin, patient collapse lah. Itu saya dah review. Dan unfortunately lah malangnya patient meninggal. Tapi ada faktor-faktor lain lah yang kita kena ingat. So saya nak bagi peringatan lah pada doktor-doktor dan staff. Walaupun COVID vaksin ni remeh je, semua orang dah dapat, juta-juta orang dah dapat. Tapi ada juga golongan, ada kes-kes tertentu yang kita kena ingat, ya, kena hati-hati, ya. So kena observation tu penting, and then consent form tu penting, and then kita ada pre-vaccination assessment form pun penting. Itu yang saya kongsikan dengan semua doktor dan staff lah, ya. I think baru-baru ni saya dah kongsikan slide tu yang PVA kan, untuk vaccination. So itu penting tu, ya. Tak apa, kita akan dari semasa ke semasa kita akan update lah. Dr. Zul, kalau ada kes yang penting, kita nak ingatkan doktor-doktor dan staff kita akan ingatkan. Alright? Ya. So Dr. Zul, ada apa kata petua ke atau apa kata-kata semangat ke? Kata-kata sakti ke? Betul, kata-kata sakti yang nak sampaikan kepada doktor. Ada apa? Boleh teruskan? Tak ada lah. Hope semua orang alert dan pastikan insiden yang berlaku sekecil mana. Bak kata Dr. Azura, keep on remind kita semua, kita kena report walau sekecil mana. Dari segi macam tu lah kita boleh improve kita kan, servis kita semualah dari segala segi lah. Okay. Terima kasih atas kata-kata sakti tersebut daripada Zul. Ya. So, alright, I think sekarang sudah pukul 2.59. Kita akan tamatkan sesi online kelas kita hari ini, pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu depan, Dr. Zul ya. Kita date kita ada dating next week My Friday lagi. Okay, untuk semua yang ada di platform Microsoft Teams untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak. You all kena sudi untuk join kita, ataupun nak tengok balik pun nanti kita ada buat recording lah, rakaman, so you all boleh tengok balik. Lagipun nanti